أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu bersyukur dalam My Quran Time baca faham amal. Kita berada pada surah yang agak di hujung daripada juz amma, juz yang ke-30, untuk sama-sama kita melihat kepada surah yang amat indah, surah yang dinamakan Al-Ikhlas. Dan hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Safah apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita berada pada 3 kul. Ini adalah kul yang pertama yang amat dekat di hati kita. Biasanya ramai yang menghafal surah ini, dan kita doakan pada tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di pejabat, di mana sahaja, untuk sama-sama kita memaknai kepada surah yang ke-112 ini, surah Al-Ikhlas. Dan mari sama-sama kita mulakan dengan doa kita, mohon benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita penuh kerdil, penuh kekurangan ilmu ini untuk diajarkan. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi surah ke-112 daripada ayat 1 hingga 4 yang kita akan ikuti, yang kita akan ulang dan kita akan manfaatkan sepanjang kehidupan kita. Surah tauhid dan penyucian Allah Subhanahu Wa Taala daripada memiliki anak, kedua orang tua, isteri dan tandingannya. Tidak ada tandingan kepada Allah. Mari sama-sama kita membaca ayat 1 hingga 4 ini dan kita maknai, agar apabila sahabat ada yang membaca selepas Fatihah, membaca surah, ada yang amat cinta kepada surah ini sehingga kan disambung dengan surah Al-Ikhlas, dan ada sahabat yang memulakan selepas Fatihah memulakan dengan surah Al-Ikhlas baru masuk kepada surah-surah pilihan. Bagaimana, mengapa mereka amat cinta kepada surah ini? Kita baca ayat 1 hingga 4 surah Al-Ikhlas. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat kurniaan Allah. Sama-sama kita pada hari ini berada pada surah yang ke-112. Berapa surah lagi kita akan masuk surah yang ke-114, surah yang terakhir. Masya-Allah, rasanya berdebar pun ada, teruja pun ada, seronok pun ada dan sedih pun ada, macam-macam rasa yang bercampur ini, kerana sudah pasti kita rasa satu nikmat yang sangat besar. Namun marilah sama-sama kita bersyukur untuk tidak berhenti setakat ini. Walau macam mana pun, marilah kita menikmati saat-saat yang indah ini, sama-sama kita khatam Al-Quran dan juga kita bersama dengan tadabburnya, insya-Allah. Jom kita baca surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Kita baca mungkin secara mujawad, perlahan-lahan, untuk kita dapat memerhatikan maknanya, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah 4 ayat daripada surah Al-Ikhlas, surah yang bermaksud keikhlasan ataupun memurnikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Surah yang di dalamnya Ustaz ni tak ada perkataan ikhlas ya, tetapi ada 4 ayat yang penuh dengan pedoman penting kepada kita. Dan mengapa dinamakan surah Al-Ikhlas? Ada lebih 20 nama yang diberikan ataupun gelaran yang diberikan oleh para sahabat kepada surah yang amat dicintai ini, yang digelar ataupun dimaklumkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa surah ini seperti sepertiga Quran Ustaz ya. Mengapa sepertiga Al-Quran? Kerana ia bercakap tentang akidah, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu mengambil master ataupun PhD ataupun perlu belajar tinggi untuk memaknai akidah. Allah membuat kesimpulan pada 4 surah ataupun 4 ayat pada surah yang ke-112 ini. Jadi surah Al-Ikhlas hadir selepas surah Al-Masad. Kalau kita melihat surah Al-Masad ini adalah surah di mana Allah terus mengutuk dan melaknat kepada seorang insan, seorang manusia yang memang membenci, mengutuk, yang menyatakan pada Nabi bahawa beliau adalah abtar, terputus daripada keturunan, daripada kebaikan disebabkan kematian, kepergian anak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang bernama Abu Lahab ya. Abu Lahab mendengar pada surah Al-Masad ini Ustaz ya, sepatutnya kalaulah dia nak membuktikan bahawa Islam itu tak betul, boleh sahaja dia kata, "Oh, saya nak masuk Islam." Masuk aja 2-3 hari, kemudian kalau dia nak keluar balik. Tetapi disebabkan ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ia adalah mukjizat, ketika orang itu masih mendengar kepada surah Al-Masad ini, beliau tidak mampu keluar daripada jahiliahnya, daripada kekufurannya, kerana beliau merosakkan segala peluang yang ada yang diberikan Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diindah, malah diherdik, dimaki dan dia dirosakkan. Baik. Surah Al-Masad ini memfokuskan kepada apa? Memfokuskan kepada cabaran, kutukan kepada Nabi Muhammad. Maka Allah terus membalas. Allah tidak memulakan dengan qul tabbat yada abi lahabin wa tab. Tidak diajarkan pada Nabi untuk mengutuk kepada Abu Lahab, terus direct langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada cabaran dalam kehidupan, ketika ada cabaran dalam dakwah, surah Al-Ikhlas muncul Ustaz ya. Muncul disebabkan apa? Jangan terkesan dengan konflik. Itu antara pelajaran yang kita boleh ambil bila kita melihat tanasub, kaitan di antara surah Al-Masad dan surah Al-Ikhlas. Ada orang yang kutuk, ada orang yang berkonflik, bergaduh dan berbeza pendapat, tetapi jangan lupa bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita ketika di pejabat, di rumah ataupun di mana saja kita ada perbezaan pendapat, konflik dan sebagainya, jangan lupa kepada perjuangan legasi Nabi Muhammad yang meneruskan legasi Nabi Ibrahim, iaitu perjuangan akidah yang murni, membawa kepada perkataan Al-Ikhlas, nama bagi surah yang ke-112 ini. Jadi itu adalah panduan ataupun kaitan di antara surah Al-Masad dan juga surah Al-Ikhlas. Dan kalau kita melihat pada surah Al-Ikhlas ini Ustaz, sebenarnya adalah tafsir kepada surah Al-Fatihah, iaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Allah itu diterangkan oleh surah Al-Ikhlas, Rabbi itu alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb itu diterangkan oleh surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi 3 kul ini sebenarnya kembali balik kepada asal, kepada surah Al-Fatihah yang kita baca saban hari. Maksudnya ketika kita baca Al-Fatihah diikuti oleh qul huwallahu Ustaz ya, dia mentafsirkan balik perkataan Allah. Siapa Allah? Ya, orang-orang musyrik menyatakan siapa Allah? Kerana mereka menggunakan perkataan Allah untuk Tuhan mereka, tapi dia tanya Ustaz ya, Tuhan Allah itu dia dijadikan daripada emas ke, daripada perak ke? Dia tanya dalam bentuk begitu, ataupun dia datang daripada keturunan mana? Ini adalah cara fikir orang-orang musyrik di Mekah itu bila melihat menggunakan nama Allah. Dalam sekarang kita ada beberapa tahun sebelum ini Ustaz ya, isu tentang penggunaan nama Allah ya, di mana ada perbezaan pendapat, tapi ideanya waktu zaman Nabi pun orang-orang musyrik menggunakan perkataan Allah. Surah Al-Ikhlas datang untuk membezakan. Mereka bertawaf di Kaabah, orang Islam yang ikhlas ini pun bertawaf di Kaabah. Tapi bezanya apa? Bezanya adalah Allah yang ikhlas, yang murni, dan satu lagi Allah yang telah dibaluti dengan konsep-konsep yang salah di dalam tradisi agama musyrik pada waktu itu. Jadi pada hari ini kita melihat kepada surah Al-Ikhlas.
sunnah Nabi kalau baca solat Ustaz ya, Nabi pun ada baca surah Al-Ikhlas juga ya. Jadi kalau ada orang baca surah Al-Ikhlas lalu tak salah satu. Sahabat ada yang lepas Fatihah dia baca Qul Huwallah dulu Ustaz. Betul. Lepas tu sambung dengan surah lain. Kan? Kemudian ada sahabat yang baca surah lain tu, kemudian akhir sekali mesti ada Qul Huwallah. Ya, ini kalau kita melihat kepada riwayat hadis tentang surah yang amat dicintai oleh para sahabat. Jadi surah Al-Ikhlas ini kalau Nabi baca biasanya surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas dipasangkan Ustaz ya. Mengapa? Kerana kalau kita melihat kepada surah Al-Kafirun sebenarnya adalah surah yang ke-109 dan surah Al-Ikhlas 112, agak berjarak sebenarnya. Tetapi sebenarnya apabila kita melihat surah Al-Kafirun, tiada perkataan Allah langsung pun dalam surah tersebut. Tiada, ya. La a'budu ma ta'budun, aku ini beribadah, ya, mengabdikan diri tak kepada apa yang kamu ibadahkan. Tidak ada perkataan Allah. Jadi kalau orang tertanya, kamu ni beribadah pada siapa, ya, yang semurni-murninya, maka jawapan itu dijelaskan oleh surah Al-Ikhlas, surah yang ke-112 pada halaman 604 pada hari ini. Jadi mari sama-sama kita melihat kembali surah Al-Ikhlas, apakah selekoh-selekoh tajam ya ketika membaca surah ini. Walaupun biasa kita hafal, tapi jangan lupa ada peraturan disiplinnya sebelum kita memaknai lagi surah yang amat dicintai oleh para sahabat. Jadi kalau kita selalu baca pun tidak ada masalah, malah digalakkan. Yang penting isinya itu dibaca dengan baik, dihayati dengan benar. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fazrul yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana pentingnya untuk kita memahami surah Al-Ikhlas ini, kerana inilah pengesaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Esanya Allah tak sama dengan tuhan-tuhan yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa, dialah tempat yang kita bergantung. Baik, kita nak fokus selekoh kita yang pertama, iaitu ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Ayat pertama sekali ialah Qul huwallahu ahad. Perkataan huruf huwa, wa tu huruf kategori huruf yang tarqi ataupun huruf yang muraqqaqah, huruf yang nipis. Huwa, cuba sebut huwa, nipis kan? Cuma selepas perkataan huwa itu kena sambung dengan Allah, ada sabdu di atas lam, maka kita baca Qul huwallahu ahad. Qul huwallah, jangan baca Qul huwallah. Huwa. Tak perasan kadang-kadang kita sebut huwa. Kenapa? Sebab lam pada lafaz Allah tu ditebalkan, jadi waw tu turut tebal. Qul huwallah, bukan huwallah, huwallahu. Kalau saya buat gerak perlahan sikit, huwallahu, jangan huwallah, jangan wa itu disebut dalam keadaan nipis, bukan wa. Walaupun selepas tu disabdukan dalam lam, yang lam tu kena baca tebal, waw tu tetap nipis. Qul huwallahu. Kemudian perkataan ahad, Qul huwallahu ahad, jelaskan hamzah pada ahad. Jelaskan hamzah pada ahad. Jangan baca hamzah tu dia seakan-akan seperti tashil ataupun tak jelas tahqiq huruf hamzah tu. Macam mana tak jelas? Qul huwallahu ahad, huwahad. Qul huwallahu ahad, bunyi huwahad. Sebab tak tekan-tekan betul hamzah. Sebab apa jadi macam tu? Kerana huruf sebelum hamzah tu, huruf ha tu dekat dengan hamzah. Jadi nak pergi tepat lagi, huruf hamzah dengan ha ni satu makhraj, di mana pangkal leher kita. Ha simpul hu pada Allahu, dan hamzah ahad. Hu-a. Nak pergi tepat tu dua kali. Itu yang kali kedua tu tak sampai yang jadi macam tu. Qul huwallahu ahad, huwa. Dia menukarkan hamzah kepada wa. Wow. Jadi pastikan hamzah itu disebut betul-betul dengan pastikan suara kita tertahan di makhraj Qul huwallahu ahad, gitu. Okay, kita baca sekali untuk sebelum kita sambung tadabbur. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun, illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa
ahad. Sadaqallahu. Surah Al-Azim, itulah 4 ayat yang dinamakan surah Al-Ikhlas ataupun nama lainnya adalah surah Al-Muqashqish, Ustaz ya. Al-Muqashqish. Dan ini mengapa Nabi membaca surah Al-Kafirun dan juga surah Al-Ikhlas ini digelar sebagai Al-Muqashqish ini, iaitu yang menyembunyikan ataupun membersihkan daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dua surah. Makin kita membaca surah Al-Kafirun bahawa saya beribadah kepada Tuhan dan tidak seperti mana Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrik, ya. Konsep ibadah iaitu bukan sekadar dalam waktu solat, waktu kita baca Quran, tetapi sepanjang hidup kita ni hamba, ya, hamba kepada Allah, abd kepada Allah, yang kita menerima apa sahaja yang ditentukan oleh Allah, dan kita tahu bahawa perlu dibuat dengan ikhlas, dan caranya sebagaimana dalam surah Al-Ikhlas itu bersihkan. Nama lain bagi surah ini adalah At-Tafrid, iaitu surah yang menyatakan tentang keunikan, ya, keunikan siapa, iaitu keunikan Ahad pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beza di antara Ahad dan juga Wahid. Kalau Wahid ini Ustaz, maksudnya kalau Wahid mesti ada Wahid, Isnin, Salasa, ada yang 2, 3, 4. Tapi kalau menggunakan Laisa Wahid, tidak ada seorang pun di masjid, maksudnya ialah adalah 2, 3, 4, 5. Tapi kalau Laisa Ahad, itu maksudnya tidak ada kecuali seorang sahaja yang berada di dalam sesuatu tempat itu, ya. Jadi apabila Allah menggunakan perkataan qul huwallahu ahad, ini bila kita berjumpa mana-mana surah yang bermula ataupun ayat yang bermula dengan qul, itu maksudnya apa? Ada dua sudut yang perlu kita faham. Yang pertama, saya kena belajar apakah isi daripada ayat tersebut. Yang pertama. Yang keduanya ialah saya perlu sampaikan kepada orang lain untuk dikongsikan maklumatnya. Jadi dalam ayat yang pertama ini Allah menyatakan, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Jadi apabila kita melihat perkara ini adalah satu daripada topik-topik yang penting dalam kita menyampaikan pada orang lain, istilahnya dakwah dalam hidup kita, Ustaz, ya. Perlu diperjuangkan dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, kerana ayat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam ayat yang pertama surah Al-Kafirun, Allah beritahu pada Nabi, mereka ini kamu tidak pernah panggil sebagai kafir, tetapi kerana mereka sudah melampau, sudah berbelas tahun diingatkan, lama diingatkan, tetapi mereka cuba untuk merosakkan, malah ingin bertukar-tukar. Setahun kamu beribadah ataupun ikut agama saya, setahun ikut agama kamu, maka Allah menyatakan mereka yang kufur ini perlu dipanggil dengan istilah ya ayyuhal kafirun. Jadi surah Al-Ikhlas ini, perkataan huwallahu ahad itu, huwa merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh saja ayat ini dibaca qul Allahu ahad kalau kita bercakap tentang maksud, Ustaz, ya. Maksudnya tetap Allah unik ataupun Allah itu Maha Esa. Tetapi bila ada penggunaan perkataan huwa, itu adalah sebagai taukid, sebagai satu penekanan. Maksudnya Allah lah, dia adalah Allah yang Maha Esa, dan ia perlu diberi perhatian, perlu dikaji siapa dia, ya, perlu dikaji. Ia adalah satu perkara yang perlu diambil tahu. Nama lain bagi surah ini adalah Al-Ma'rifah, iaitu untuk kita mengenal dan makin rapat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah menyatakan huwa, itu sesuatu yang perlu kita beri perhatian berbanding dengan kita stalking, Ustaz, ya. Stalk kepada Facebook ke Instagram, pasal nak tahu tentang seseorang, kita mesti stop, kita mesti mendalami kepada surah Al-Ikhlas, mengenal makin dekat dengan Allah Subhanahu Taala. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan walada, ya, beranak ataupun melahirkan, 102 kali disebut di dalam Al-Quran. Inilah perkataan yang kita akan jumpa pada ayat yang ketiga. Ia menjelaskan konsep yang penting, dan Allah menggunakan perkataan walad ataupun istilahnya yalid, ya, pada surah Al-Ikhlas pada ayat yang ketiga dalam bentuk past tense, ya, dalam bentuk perkara yang telah lepas. Mengapa? Itu yang kita akan lihat sebentar lagi. Kita berehat My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, dan Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara atau setaraf dengannya. Sadaqallahul azim. Begitulah ayat surah Al-Ikhlas. Namanya Al-Ikhlas, tetapi tidak ada perkataan Al-Ikhlas dalamnya. Namun surah inilah keseluruhannya menjadi satu perkara yang sangat-sangat kita imani, bahkan kita berpegang. Inilah akidah kita, Allah yang Esa, Ahad, berbeza dengan Wahid. Masya-Allah, Allah tidak berbilang, Allah yang Maha Esa. Tempat kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba yang memerlukan kepada Pencipta. Baiklah sahabat-sahabat, sebelum kita teruskan tadabbur, kita mengaji tajwid sikit. Kita lihat di slide yang kita sediakan pada perkataan ataupun keseluruhan surah Al-Ikhlas ini. Sempurnakan hukum qalqalah dalam surah ini, yang mana di hujung ini semuanya berakhir dengan huruf dal. Ayat pertama akhir perkataan tu huruf dal yang berbaris tanwin di depan. Ayat kedua huruf dal yang berbaris di depan juga. Ayat ketiga huruf dal yang memang mati, yang asalnya mati, dan yang keempat juga huruf dal juga yang bertanwin. Bila kita wakaf saja, dal tu mesti dimatikan, dan dal bila mati saja lahirlah daripadanya sifat qalqalah. Sifat pantulan tu, ada detakan tu, sebab hasil daripada dia mati tu. Ahad, as-samad, yulad, ahad. Dan qalqalah ini qalqalah yang keberapa martabat dia? Martabat yang pertama dipanggil sughra, martabat yang kedua dipanggil wusta, sederhana, martabat yang ketiga dipanggil kubra, yang kuat. Kalau kita lihat dalam keempat-empat ayat ini adalah qalqalah mana, boleh tulis di ruangan komen. Qalqalah wusta, yakni pertengahan. Dia berada di hujung perkataan yang dia mati dan dia tidak bertasydid, maka qalqalah yang pertengahan disebut qalqalah wusta. Tak boleh kita baca qul huwallahu ahad, Allah macam ada sabdu, Allahus samad. Jangan kita buat macam tu. Okey, main-main pun tak boleh. Sebab bila kita tak sabdu, kita macam menambah, seolah menambah satu huruf. Tambah sabdu macam tambah huruf lah. Maka ahad macam tu saja. As-samad, yulad, ahad. Jom kita baca daripada awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu sahaja. Itu qalqalah wusta, latihan insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Fadil Ustaz Tirmizi untuk menjelaskan tentang qalqalah sebenarnya ya. Dalam surah Al-Masad semalam pun kita ada bertemu dengan qalqalah ya. Jadi ada kesamaan di situ, tapi di sana banyak ba kecuali di hujung itu Ustaz ya. Di sini dal yang pastinya ialah itu adalah sebagai satu penekanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, betapa Allah amat murka kepada siapa orang-orang
terutamanya Abu Lahab yang sudahlah mensyirikkan Tuhan, dan orang yang mensyirikkan Tuhan ia membawa kepada kezaliman yang besar, kegelapan yang besar, stres yang besar kepada siapa? Bukan sekadar pada dirinya tetapi membawa kepada masyarakat. Itu yang diwartakan ataupun yang dinyatakan oleh surah Al-Masad yang kita sudah pun lihat semalam. Jadi pada hari ini kita melihat pada qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Esa, yang Maha Esa. Ini adalah keimanan yang penting, sehingga kan Allah memberi komentar bagaimana kesan apabila seseorang itu tidak mensyirikkan ataupun tidak mentauhidkan Allah SWT, sebagaimana dalam surah Maryam. Kita ambil kesempatan pada hari ini untuk kita melihat pada surah Maryam, surah yang ke-19 ayat yang ke-90, di mana ia menjelaskan betapa kesan apabila satu kumpulan, satu individu mengambil syirik sebagai jalan hidup, dan ini akan dijelaskan pada ayat 3 dan 4 surah Al-Ikhlas. Mari sama-sama kita baca surah Maryam ayat 90 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat, kita berpindah kepada surah Maryam, baca ayat yang ke-90. Takadus samawat, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Takadus السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض تكاد السماوات يتفطرن شق الأرض تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر Surah Al-Azim. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung ganang runtuh kerana ucapan itu, ucapan mereka yang menyatakan bahawa Ar-Rahman mempunyai ittakhadar rahman walada pada ayat yang ke-88. Ini adalah rujukan beberapa ayat, dan kita maklum sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa surah Al-Ikhlas ini adalah 1/3 daripada Al-Quran, kerana dalam Al-Quran ini ada akidah, ada syariat dan ada akhlak. Maka 1/3 ini sudah pun disentuh bila kita membaca, memahami kepada surah Al-Ikhlas ini sendiri. Jadi dalam hal ini, apakah kesan apabila seseorang itu tidak mengesakan, tidak mentauhidkan Allah SWT? Allah menyatakan takadus samawat, iaitu langit hampir sahaja yatafattarna, pecah, dan juga watanshaqul ard, bumi itu akan terbelah, watakhirul jibal, dan gunung ganang itu akan hancur. Mengapa? Kerana alam ini sebenarnya Ustaz, amannya dunia ini adalah kerana masih ada lagi orang yang beriman. Itu apabila kita melihat kepada mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila akhir zaman, orang beriman akan dipanggil, dijemput oleh Allah sampai tidak ada orang beriman yang wujud di atas muka bumi ini, maka berlakulah saat hari kiamat di atas muka bumi ini. Itu yang menyebabkan sebenarnya bila kita menjaga iman, maksudnya mengajak orang lebih banyak beriman, sebenarnya ini adalah peluang untuk kita mendapat keselamatan, untuk kita mendapat barakah daripada Allah SWT, kebaikan yang banyak. Kerana apa? Kerana tauhid ini adalah hak Allah SWT. Dia kalau dekat tempat kerja Ustaz, ada hak pekerja, ada hak bos. Dalam keluarga ada hak suami, ada hak isteri. Dua-dua itu perlu diambil perhatian tanggungjawabnya, kerana kalau tidak ditunaikan tanggungjawab, maka akan runtuhlah bagi sebuah rumah tangga ataupun sebuah organisasi untuk berjaya. Dalam konteks kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan, sudah tentunya ada hak yang perlu ditunaikan, dan itulah akidah Ustaz. Surah Al-Ikhlas ini 1/3 itu bercakap tentang akidah. Kita yakin, percaya, dan kita menunaikan hak Allah SWT. Itu sebabnya bila zaman sahabat itu, Bilal bin Rabah bila menyatakan ahad,
ia menyebabkan orang musyrik pada waktu itu amat-amat benci, amat-amat marah sehingga mereka meletakkan batu di atas dada Bilal di padang pasir. Mengapa? Ustaz ya, kalau nak cakap ahad, siapa-siapa boleh cakap. Tetapi rupa-rupanya apa yang kita belajar sebentar tadi, bila kita belajar huwallahu ahad, bukan sekadar Allah itu esa. Sebenarnya boleh sahaja orang-orang muka Islam menyatakan Allah itu esa, Tuhan itu esa. Tetapi di dalam surah ini, dalam ayat ini menceritakan kepada kita bahawa ada tanggungjawab. Tanggungjawabnya apa? Contohnya apabila kita bercakap tentang Allah ini sebagai Al-Alim, nama-nama Allah Asmaul Husna, Ustaz kan? Al-Alim. Ada 3 sudut yang boleh kita faham agar akidah kita lurus dan tidak terjatuh ke gaung syirik dalam kehidupan kita. Yang pertama, bila kita memahami Allah Maha berilmu, pasal kita guna juga Ahmad berilmu, Ustaz ya. Tapi bila Allah Maha berilmu, yang pertama apa? Ilmu Allah tidak terhad. Tidak ada had. Ilmu saya, ilmu kita tuan-tuan ada hadnya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua ialah ilmu Allah tidak terhingga. Maksudnya tidak ada permulaan dan tidak ada penghujung. Tetapi ilmu kita Ustaz ya, dia waktu kita hidup ni kita belajar, meninggal habislah ilmu tersebut. Jadi itu perkara kedua bila kita memahami Asmaullahul Husna untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, sumber. Kalau ilmu itu sumbernya ataupun pemiliknya siapa? Allah. Ya, kita belajar tajwid Ustaz kan, kita belajar tadabbur al-Quran ini, ilmunya daripada Al-Alim. Itu yang kita doa, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkaulah ya Allah yang maha berilmu. Itu maksudnya maha mengetahui. Allah sumbernya. Kalau kita dapat apa-apa daripada ilmu itu, sebenarnya semua sumber daripada Allah SWT. Jadi kefahaman itu yang menyebabkan kalau kita ambil al-basir Ustaz ya, Allah Maha melihat. Kalau kita cakap tidak terhad, Allah tak terhad melihat. Ya, kita nampak dinding, kita nampak TV ke nampak Facebook, itu saja yang kita nampak, yang lain kita tak nampak. Tetapi Allah tidak terhad. Yang pertama. Kemudian tidak terhingga, tidak ada permulaan mata ataupun tidak ada permulaan kepada penglihatan Allah Subhanahu taala. Kita ada mata Ustaz ya. Mata kalau rasa rabun ke ataupun kita meninggal habislah. Kan? Itu had. Ada permulaan dan ada pengakhiran. Tidak seperti penglihatan ataupun basir Allah Subhanahu taala. Yang ketiga, kita dapat lihat sumbernya adalah datang daripada Allah Subhanahu taala. Jadi tak bolehlah kita cakap Ustaz ya, saya yang bagi yang buat operation untuk apa Ustaz yang bagi mata tak payah pakai cermin mata tu? Lasik. Saya yang buat lasik itu sebabnya mata awak tu jadi cerah tu pasal saya. Itu tak boleh. Itu mencabar akidah. Itu adalah perkataan-perkataan syirik. Contohnya Allah Ar-Razzaq, contohnya bila ayah mencari nafkah, kemudian ayah cakap kamu tak mengenang budi. Ya, bahawa abah yang mencari rezeki selama hari ini, kamu membesar berjaya ini pasal abah. Itu adalah perkataan syirik yang perlu kita jaga. Dan itulah sebabnya mengapa ayat pertama qul huwallahu ahad itu pendek, tetapi ia mempunyai nama lain ataupun yang dinyatakan oleh hadis, iaitu dalam al-Quran ada sanamul Quran, puncak kepada al-Quran itu surah al-Baqarah. Tetapi bila cakap tentang nurul Quran, itulah surah Al-Ikhlas yang kita ingin baca sekali lagi agar kita yakin bahawa ayat pertama ini adalah ayat yang perlu kita baca dan kita hayati, kaji dan amalkan dalam percakapan kita, dalam amalan kita, agar tidak khurafat, tidak mensyirikkan Allah, tidak seperti orang-orang Kristian yang dinyatakan dalam surah Maryam sebentar tadi. Bersama Ustaz Tirmizi. Masya-Allah, bagaimana seorang sahabat apabila sentiasa macam Ustaz sebut tadi, riwayat yang sentiasa suka baca surah Al-Ikhlas dalam solat, setiap rakaat sampai baca surah Al-Ikhlas. Ada yang rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Bila ditanya para sahabat, kalau kita kat Malaysia ni imam baca surah Al-Ikhlas, mungkin kata imam ni apalah tak standard, tak ada surah lain yang nak baca, Al-Ikhlas je. Dan saya memang rasanya mungkin ini satu perkongsian lah Safas, dalam rasanya hampir juga dalam 8-9 tahun apabila saya membaca hadis tersebut, setiap kali rakaat kedua saya tidak lepas untuk membaca surah Al-Ikhlas. Sama ada saya gandingkan dengan Al-Kafirun sebab ataupun surah lain seperti Izzajah, rakaat kedua mesti saya akan baca. Walaupun dia kata imam ni ke hafal Quran tak ada surah lain ke, tapi inilah surah yang akan pasti akan saya disiplinkan saya baca. Rakaat kedua saya akan baca surah Al-Ikhlas. Masya-Allah. Kerana hadis tadi para sahabat syurga kan. Kerana apa? Kerana aku suka sifat Ar-Rahman yang terdapat dalam ayat ini. Walaupun mungkin kefahaman saya taklah seperti para sahabat, tapi kita cintakan surah ini dengan makna yang Ustaz Fah tadabbur tadi. Memang surah ini jadi kekuatan Ustaz Fah. Jadi kekuatan bila kita lemah,
Allah, nak pernah takut Allah Ahad. Betul. Allahus Samad. Kita minta pada Allah dulu apa-apa hal kan. Allahu akbar. Dan walam yakul lahu kufuwan ahad, insya-Allah. Ustaz akan ulang lagi tadabbur untuk sama-sama kita beri kekuatan, memang memberi motivasi kekuatan kepada kita semua. Kita baca surah Al-Ikhlas. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Yang tadi tu solat, maksudnya solat maghrib lah. Solat maghrib saya lazimkan begitu. Okey, baik. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, itulah 4 ayat daripada surah Al-Ikhlas, surah yang dicintai oleh para sahabat kerana ia adalah 1/3 daripada Al-Quran yang perlu kita maknai, dan kita sudah pun melihat betapa ayat pertama itu memberi gagasan kepada kita untuk mentauhidkan Allah, dan tauhid itulah yang menyebabkan kita jauh daripada zulmun azim, daripada kezaliman yang besar. Zulm itu maksudnya gelap, Ustaz ya. Gelap yang dinyatakan dalam surah Luqman tentang syirik itu adalah zulmun azim, kegelapan yang besar. Mengapa kegelapan yang besar? Kerana bila ia gelap menyebabkan kalau kita berada dalam satu bilik, ia gelap dan kita duduk lama-lama, akhirnya di stres, Ustaz. Ya, orang yang melakukan syirik ini dia mengundang stres di dalam kehidupan. Dia mungkin mengharapkan kepada pekerjanya, kepada bosnya, kepada majikannya, bergantung kepada suami, pada isteri. Tetapi kalau dia bergantung sangat sehingga kan dia kecewa dengan apa yang diharapkan itu tidak dipenuhi, maka itu boleh menyebabkan dia mensyirikkan secara jelas atau tidak jelas, dan akhirnya dia stres dalam kehidupan berbanding kalau bergantung pada Allah, bahawa Allah, engkau ahad, engkau adalah yang menjadi sumber, seperti mana dalam ayat yang kedua, Allahus Samad. Apa maksud Allah As-Samad? Iaitu Allah ini adalah tempat bergantung meminta segala sesuatu, Ustaz. Ya. Jadi apabila kita bercakap tentang As-Samad ni sekali je dalam Quran, tak ada lagi di tempat lain perkataan As-Samad ini. Maksudnya ialah dia tempat bersandar, tempat bergantung, ada masalah saja, maka bila dibacakan, Ustaz Tir baca tadi, Maghrib tadi Ustaz kan baca surah ini, kita rasa lemah macam mana pun kita tahu ada yang Maha berkuasa. Allah. Kita stres macam mana pun saya tahu bahawa perkara ini tidak akan kekal. Allah boleh selesaikan selagi saya bergantung kepada Allahus Samad. Berbanding dengan Abu Lahab lah, ya, surah sebelum tu berkaitan dengan Abu Lahab. Abu Lahab dia rasakan bahawa dia ini ma'aghna anhu maluhu wa ma kasaba, itu kerana dia merasakan apa yang dia usahakan, hartanya itulah yang menyebabkan dia rasa saya tak perlukan sesiapa. Saya boleh buat apa sahaja yang saya inginkan. Saya ada masalah, saya boleh guna harta saya. Segala penyelesaian masalahnya itu bergantung kepada mal yang dia usahakan, harta yang dia usahakan. Tetapi kita tahu bahawa kalau kita bercakap tentang harta, Ustaz ya, dia makin banyak makin kena jaga. Tetapi bergantung pada Allah, makin banyak kita bergantung, tauhid kita makin tinggi pada Allah, Allah jaga kita. Kan kita ada sahaja ketika rasa stres itu kita berzikir, kita ya Allah tolonglah aku ya Allah. Kita ada tempat bergantung. Dan bercakap tentang tempat bergantung ini, ia memberi kesan harapan. Dia macam cerita orang banjir, Ustaz ya. Banjir, kemudian bila ada bomber call, ya, telefon, dia kata kami 5 minit lagi akan sampai. Jadi kita ada harapan walaupun air tengah naik. Tapi kalau cuba bayangkan tuan-tuan, kalau katakan bomber dah nak sampai, Ustaz ya, dia call, kita tak nampak lagi ni, kami sikit lagi nak sampai, dalam masa telefon mati, Allah, tak sempat charge. Betul. Pada waktu itu kita rasa berapa lama lagi, 5 minit, 5 jam. Penantian itu, ya, harapan demi harapan itu dalam perkara yang tidak pasti menyebabkan kita akan stres ketika air sedang naik. Dan pada waktu itu kita mungkin ada yang rasa daripada saya tunggu ni, daripada air naik, baik saya terjun saja, dan akhirnya mungkin menghembuskan nafas terakhir. Itulah kepentingan Allah dalam kehidupan kita, di mana kita ada harapan. Apa sahaja yang berlaku, rasa macam dunia dah gelap, rupa-rupanya ada Allahus Samad. Dan dengan itu, mengapa pentingnya kita bergantung kepada Allah yang benar, Ahad,
bukan Allah yang disyirikkan, Ustaz. Itu yang dinyatakan pada ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Apa maksud di sebalik ayat ini? Satu adalah ayat yang ketiga ini dalam bentuk past time, Ustaz, ya, benda yang telah berlaku, madhi, ya. Maksudnya kalau perkara akan datang, dia akan guna perkataan lan, ya, lam nun, tetapi di sini lam, sesuatu yang telah berlaku. Mengapa Allah menggunakan perkataan ini? Rupa-rupanya orang yang membawa idea tentang beranak dan Tuhan ini beranak dan peranakan ini telah berlaku lama dah. Berlaku lama, dan tidak ada agama lain yang akan buat agama baru untuk cakap bahawa saya ini agama yang percaya Tuhan ini beranak dan diperanakkan. Tak ada, kerana agama itu sudah berlaku pada masa lepas, namanya adalah Kristian, Ustaz. Cuma dia mungkinlah jadi Protestan, Katolik, Seven Day Adventist, macam-macam nama, tapi ia daripada sumber yang telah berlaku beberapa ribu tahun yang lepas. Jadi ini ayat yang ketiga. Mengapa tidak sesuai untuk kita menyatakan Allah begitu? Kerana bila cakap beranak diperanakkan ni, Ustaz, dia mesti, kalau manusia beranaknya manusia, kan? Kalau kambing beranaknya kambing. Jadi kalau Tuhan, siapa yang beranakkannya pula? Kan? Jadi tidak mungkin sifatnya diperanakkan kalau manusia ataupun Tuhan melahirkan Isa. Isa tu manusia, kan? Tak mungkin perkara itu diterima. Itu sebabnya baru ni bila saya mula-mula masuk pada satu kumpulan, Ustaz, ya, di kalangan mereka yang berbincang tentang Kristian, ni kalangan padri lah. Mereka menyanyi bercakap tentang Jesus. Akhirnya saya nak cadang nak baca surah ini, kan, tapi rupanya tak dibenarkan, ya. Tak apalah, insya-Allah harapnya kalau tuan-tuan ada kesempatan baca surah Al-Ikhlas, kerana walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun yang sama dengan Allah SWT. Kufu ini kufu macam orang kahwin dengan kufu. Tapi kufu ni juga kalau dalam berperangan, kufu itu adalah tentera yang berperang. Itu mengapa kufu kahwin dengan kufu berperang tu, pasal ada maksud yang tersendiri. Tapi di sini Allah menyatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu siapa pun yang sama dengan Allah SWT. Al-Alim, Allah sumber ilmu, Allah ilmunya tidak terhad dan ianya terus, tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran, yang menyebabkan kita rasa yakin dan kita tahu hidup ini amat indah bersama Tuhan yang Esa. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kenali Allah dengan nama dan sifatnya agar teguh ketauhidan dalam diri. Yang kedua, hanya meletakkan pergantungan kepada Allah, bukan sesama makhluk. Dan yang ketiga, bantras akidah yang menyeleweng dan amalan syirik yang menyesatkan. Silakan. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Esa, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan tempat kami bergantung, ya Allah, tempat kami meminta pertolongan, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang tidak ada sesuatu pun yang setara denganmu, ya Allah. Ya Allah, kamilah yang maha lemah, ya Allah. Kami insan yang lemah, ya Allah. Engkaulah yang maha kuat, yang maha kaya, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, dalam memperjuangkan agama-Mu, ya Allah. Bantulah perjuangan kami, ya Allah. Bila kekuatan kepada kami, ya Allah. Kuatkanlah akidah kami, ya Allah. Sempurnakanlah iman kami, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada perkara-perkara yang syirik dan kekufuran, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami, ya Allah, di atas kesalahan dan tingkah laku kami, ya Allah. Keluarkanlah kami daripada kegelapan yang kami tidak nampak, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, ingin membina diri, keluarga, masyarakat yang benar-benar ikhlas bertauhid kepada Allah, kerana itu adalah sumber untuk kita menyelesaikan banyak isu, termasuklah penyakit mental yang makin meningkat dalam masyarakat. Ini yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Peluang platform tuan-tuan menyumbang dan bekerjasama, menghubungi nombor yang tertera untuk kita melaksanakan program-program apa saja masalah dalam kehidupan ini untuk kembali kepada Quran daripada ilahi. Kita bertemu lagi pada dua surah yang terakhir dalam Quran Time, My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.